Wih, Mat. Oh. Okay, Assalamualaikum gang. Kita bertemu lagi dalam video kali ni. So, bagi yang first time menonton video aku ni, mohon korang support, like dan subscribe channel ni ya. Yang dah lama, yang support lah, yang dah subscribe, selalu layan video tu, aku ucapkan terima kasih di atas korang-korang lah. So, basically ni dah sampai kat Petronas. Sebenarnya aku nak isi minyak untuk Ninja 650 ni. Dia punya tadi minyak dia berkelip sebenarnya, tapi bila dah jalan, dah tegak, dia dah hilang kelip tu. Tapi ada lagi satu bar. So apa yang kita nak buat sekarang ni, aku tengok range dia dah ada lagi 98 km, tinggal satu bar. Agak jauh jugalah. Dan average speed 35. And average kita punya per kilometer, kilometer per liter adalah lebih kurang dalam 21.1 kilo untuk setiap liter lah. Ini bukan daripada aku pun, daripada orang yang sebelum ni pun. So aku rasa aku nak isi minyak dulu lah. Patutnya minyak dia ada dalam 15 liter lah, dia punya full tank. Tapi itu termasuk sekali dengan minyak reserve, minyak reserve sekali lah. So tadi aku cuba nak isi dalam RM20. Oh, ni pun dah penuh. Sebenarnya tak elok pun, dekat sini pun dia kata jangan fill sampai neck ni kan. Okey lah, RM20 ngam-ngam. Dah memang sampai dekat dia punya neck lah. Dah, kalau satu bar RM20 dah penuh dekat neck, dalam 10 liter lah kalau betul-betul pun. So maksudnya minyak reserve dia besar lah, dalam 5 liter macam tu. And aku lupa nak highlight lah, sebab aku lampu ni, aku signal dia ni bagi aku bagus juga. Dia buat macam ni, agak tebal, nampak agak macam kuat jugalah, macam susah agak lah nak patah. Bagus, design bagus lah. Minyak pun dah kembali penuh. Okay, so kita dah clearkan dia punya trip dia. Tapi dekat average kilometer per liter tu dia tak nak kosong pula. Tak apalah, sepatutnya dia kosong sekali ya kan, untuk trip. So okay, let's go. Okay, sedikit sebanyak lah pasal motor ni aku highlight balik lah. Untuk highlight balik, dah cerita dia, motor ni dia dengan datangkan enjin 2 inline liquid cool 4 stroke dengan enjin berkapasiti 6 dengan enjin berkapasiti 649cc. Dan motor ni untuk range, aku tengoklah range 650 ni berbeza tau dengan range motosikal daripada Kawasaki ataupun model yang lain. Sebab all this while aku perasan macam Kawasaki ni, dia punya motor yang lain tu, kecuali dia punya enduro dan motor enduro dia ataupun MX dia lah aku perasan dia punya top speed dia berada dia punya maximum power ni berada dekat high RPM lah, 15,000, 14,000, 12,000 tau. Tapi yang ni berbeza. Untuk Z dan juga Ninja ni, dia punya RPM dia berada di paras 8,000 top horsepower dia. Dan sama juga dengan torque dia. Kalau biasa yang lain-lain tu 10,000, 11,000 kan. Tapi yang ni dia punya torque dia dalam 6,700. So mungkin bagi aku Modenas ataupun Kawasaki cuba mengadjust motor ni untuk maybe untuk kegunaan bandar kot, kedua-dua motosikal ni, untuk Z dan juga Ninja. Sebab memang disebabkan dia punya setting yang macam tu, memang mudah lah nak handle motosikal ni dalam bandar, kecuali dengan side mirror ni lah. So side mirror ni bahaya kat sini nak tarik side mirror ni, sebab kadang-kadang ada polis tengah hari, tengah panas. Kalau dia punya side mirror ni bagi aku terlalu capang jugalah untuk side mirror ni. Tapi visibility tu memang memang A lah. Aku serem sikit. Okey,
Dan untuk Ninja 650 ni, dia kalau nak dibandingkan lah, aku rasa mungkin lah sebab Ninja dia categorizekan lah model Ninja ZX ataupun yang apa, ZX tu sebenarnya fall under kategori hypersport. Yang ni sport bike. So sport bike dia ni, dia punya handle dia pakai clip juga. Tapi dia punya clip ni didatangkan dengan handle dia tu didatangkan dengan riser. Base dia ada clip lah, clip. Dan didatangkan dengan riser yang macam ni. Berbeza dengan Z650. Z650 tu dia pakai handlebar lah. Yang ni dia masih lagi pakai apa, handle yang macam ni lah, 3 parts lah, boleh tukar. Bagus dia sebab dia ada 3 bahagian. Kalau kata na'udzubillah min zalik, kalau kata jatuh motor ke accident ke, mungkin kalau bengkok tu mungkin tukar satu-satu part je lah. Tapi tak tahulah kalau dia orang jual satu-satu part ke tak kan. Dan bila dah macam ni, seat height dia yang agak rendah, yang agak tenggelam, kedudukan aku yang agak menegak ni, aku merasakan motosikal ni sebenarnya walaupun dia sport bike, dia sangatlah mirip dengan motor sport touring yang abang besar dia Ninja 1400 SX. Tapi biasanya yang touring ni dia ada word SX tu. Yang ni tak ada. Ini memang motorsport. Tapi bila dia dalam keadaan macam ni, aku sangat merasakan sangat mirip dengan motor sport touring. So pada pandangan peribadi akulah, aku rasa motor ni amat sesuai untuk dijadikan ride untuk long distance. Walaupun dia agak torky, tapi dia memang agak sesuai lah untuk dijadikan motor touring juga. So kita boleh katakan dual purpose jugalah, untuk short distance dengan long distance pun boleh ngam. Dalam bandar dia ada dia punya power dia sendiri. Dan kita punya riding position ni tak terlalu agresif tau. Dia tak terlalu menunduk. Aku masih lagi dalam keadaan, aku rasa aku masih lagi relax. Sebab di bahagian depan, bahagian fairing ni saja yang berbeza dengan antara dia dengan Z650. Tetapi di bahagian tank dan ke belakang ni sebenarnya sebiji sejibun kot. So sebab tu lah aku kata motor ni memang dia sesuai untuk sport touring juga. Daripada segi speed dan pick up juga dia memang ada. Yang bestnya dia dah ada datang dengan benda alah ni, apa nama ni, windshield ni. So memang ngam lah. Dan tangki dia sama seperti Z650. Tangki dia kat sini agak macam dia tak mengelembung macam tu, dia agak flat, curvy ke bawah. Dia bukan curvy ke atas, bukan mengembung, tapi dia macam menurun macam tu. So in term of positioning tu, kalau kita nak turun kan, memang selesa. Tambah-tambah kalau kata macam yang perut-perut agak maju ke depan tu kan, memang ngam lah. Dia support baik Mat. So daripada segi rintangan angin tu akan kurang banyak lah kalau kita dalam keadaan menunduk kan. Tu yang best tu kan. Layan sambil parking perut. Memang kalau orang perut maju ke depan, memang boleh parking perut kat sini Mat. Ni gear 4 nampak naik bukit. Macam lori ni. Aku tunduk sikit memang tak rasa angin kan. Memang clear rintangan angin dia. Dia support baik tu.
Dan bagi aku untuk motosikal 650 Ninja Ninja Z650, ini bagi aku adalah barisan-barisan motosikal yang masih lagi sesuai untuk semua. Sesuai untuk semua tu siapa ladies bikers yang baru nak berjinak-jinak, lelaki bikers juga yang baru nak berjinak. Sebab motosikal ni adalah motosikal untuk entry lah bagi aku. Dia untuk beginner, sesuai untuk beginner. Walaupun aku cakap dia agak toki, tapi dia masih lagi power dia tu, kalau kita main dia tu masih lagi manageable. Kita boleh selesa dengan dia dengan cepat. Boleh, power dia tu macam tak adalah mengerikan sangat lah, sebab tak besar sangat kan. 650 je. Dan yang ketiga adalah orang yang upgraders lah. Upgraders macam contoh daripada KTM 390 ataupun daripada yang menggunakan motor 250 selama ni, yang dah buat lesen, dah dapat lesen B full, ataupun yang yakin kerajaan akan menaikkan men-upgradekan lesen secara automatik kan. So boleh, ini adalah antara manusia-manusia ataupun potential user untuk motosikal ni. Dan lagi satu, nanti aku akan kupas benda ni lebih detail lah. Dia sebenarnya daripada segi dia punya maintenance, untuk kita yang baru nak start, daripada yang sisi bawah ke sisi atas ni, kita kena faham satu benda. Ada perubahan daripada segi kos untuk penjagaan motosikal tu, kos ownership sesebuah motosikal tu lah. Antaranya selain daripada harga dia, benda lain yang kita kena consider adalah dari segi harga, daripada segi insurans. Dan insurans motosikal ni, sebab dia harga dalam 30,000 macam tu, 34,500 macam tu. So anggaran aku check ni, sebab dia akan bergantung juga, kalau kata korang nak pindah NCD ke apa kan. Tapi ni kita ambil NCD yang kosong, all rider yang paling tinggi lah, comprehensive all rider punya insurans. Pada harga motor ni, harga dia lebih kurang dalam 1,200 hingga 1,300 lah, bergantung juga kepada jenis insurans ataupun jenama insurans yang korang pilih lah. Dan adalah lagi benda-benda kan, bila kita nak beli insurans tu kan, ada benda-benda dia yang kita nak cover. Contoh banjir ke, indemnity whatsoever ke. So benda-benda tu kita boleh akan memberi faktor kepada harga dia lah. Dan dia punya road tax lebih kurang RM250, sebab motor ni dalam bracket antara dalam 500 hingga 800 cc untuk JPJ. Dan itu yang every year kita kena tukar lah. Untuk one time, of course lah, harga motor, insurans, dan juga harga road tax, dan juga harga pemindahan nama macam tu. Aku pun tak ingat lah, tapi itu anggaran dia dalam bawah RM100 aku rasa. Tapi itu korang boleh chat dengan kedai lah. Itu cost ownership yang pertama. Cost ownership yang kedua adalah daripada segi maintenance. Yang tu aku akan kupas lebih lanjut lah. Tapi kita cerita dari segi apa yang ditulis di dalam buku manual. Dalam buku manual, motosikal ni memerlukan break-in lah, 1,000 km yang pertama. Selepas kita dah mencecah, berjaya melepasi 1,000 km yang pertama tu, kita harus kembali ke service center untuk melakukan first service, iaitu penukaran minyak hitam dan juga oil filter. Dua benda tu je lah. Biasa dua benda tu lah. Jarang lah orang nak tukar rantai untuk first service 1,000 tu kan. Kalau tukar tu memang power lah. Dan tayar dia pun, itu pun jarang dah orang tukar awal-awal ni. So biasanya dua benda tu. Untuk minyak, motosikal ni dia punya engine oil dia, capacity dia lebih kurang dalam 2.3 liter. Tapi untuk maintenance, kita tak flush lah minyak tu. Kita keluarkan minyak,
tukar dia punya oil filter. So anggaran dia lah, minyak yang diperlukan dalam 1.9 liter kot, tak salah aku, 1.9 1.8 liter macam tu lah. So anggaran dia lebih kurang 2 botol lah, 2 botol minyak yang daripada S1040W, S10W40 macam tu lah, yang minyak yang dicadangkan. Dan dengan oil filter lah, aku rasa itu pun anggaran tengoklah dalam 300-400 ringgit juga kot, bergantung kepada jenis minyak hitam yang korang nak pakai. Oil filter dia tu aku rasa tak mahal sangat kot, tak sampai 100 aku rasa lah. Tapi yang tu nanti aku akan check balik ya. Kalau kedai ni tak tahu dia cadangkan macam mana. Tapi kita interval dia yang seterusnya adalah kilometer 12,000 tu sekali lagi kita membuat penukaran minyak hitam dan beberapa check lah. Dan benda tu tak termasuk dengan label bila korang motor under warranty, korang masih hantar dekat service center. Sebab dia orang nak key in korang punya berapa mileage, tarikh bila korang buat tu dekat komputer, supaya korang punya warranty tu masih lagi valid. Seterusnya bila 24,000 24,000 tu ada benda-benda lain lah. Dia akan check antaranya, dia akan check spark plug, dia akan check lah benda-benda lain. And then tak silap aku pada kilometer 42,000 ataupun 48,000 the fourth of services atau fifth services lah, dia akan check juga korang punya rantai, korang punya spark plug. Spark plug pun harga pun aku rasa boleh tahan juga 80 hingga 100 ringgit bergantung. Sebab yang ni dia pakai brand NGK. Aku tengok dia punya kod tu iridium harga dia boleh tahan dalam 80 hingga 100 ringgit macam tu. Mungkin kat kedai dia akan jual mahal sikit lah, service center. Dia akan check juga kita punya brake, master pump ni dia akan check daripada segi dia punya caliper, dia akan check kita punya all those rubber komponen dekat situ. And lepas tu rantai sprocket tu ready lah untuk rantai yang besar 520. Kalau macam ni dia pakai DID 520. Ring tak silap aku, VFM ke VM4 macam tu lah, DID, brand dia daripada DID. Tapi korang tak perlu pun nak pakai brand yang sama untuk yang tu, sebab dia wear and tear. Korang boleh je pakai RKM, Regina, whatsoever brand yang korang suka. Sama juga macam tayar lah. Tapi tayar pun, tayar depan dia 120 60 17 kot, ke 70 17. Belakang dia pun 160 60 macam tu lah, 160 punya saiz. So adalah beberapa tayar, banyak lah tayar yang korang boleh consider. Tayar Metzeler, lepas tu tayar, sebab 160 ni banyak tayar, Rosso, apa lagi Road 5, lepas tu Pilot Sport daripada Michelin, Dunlop. Macam dia sendiri pun daripada kilang dia pakai tayar Dunlop Sport Max. And then Betlek, macam-macam lah aku nak sebut. Tapi antara daripada murah sampailah yang ke mahal, sampai 1,000 lebih satu set pun ada. Tapi tayar ni biasanya secara biasanya lah praktis dia orang akan tukar belakang 2 kali, depan sekali. Tapi kalau yang banyak duit tu memang dia tukar 2 sekali kat depan, depan dengan belakang. Rantai tadi termasuk dengan sprocket lah, satu set antara 500 hingga 600 aku rasa. Tapi nanti tu aku akan check balik. Nanti kita akan cerita, kupas secara detail lah, detail. Bateri yang datang daripada kilang, dia pakai bateri Yuasa. Aku tak ingat kod dia, tapi dia 8AH. 8AH ni sedikit mahal lah. Aku rasa dalam berapa ratus dekat hampir 200 ringgit jugalah tu bateri tu. Tapi bateri tu mungkin dalam mungkin 48,000 50,000 ataupun 2 tahun sekali baru dia akan tukar lah. Dan segala mak nenek wear and tear yang lain lah. Itu yang antara kos-kos yang korang kena consider untuk bila memiliki sebuah motosikal yang besar ni. That's why aku sebenarnya, bagi aku lah, kenapa aku cakap motor ni sesuai untuk beginner yang baru nak berjinak dengan motor ni. Kecuali beginner tu memang anak orang kaya, memang jutawan,
tak ada masalah fikir pasal duit. Ni aku cerita orang-orang yang macam lebih kurang aku, yang teringin nak pakai motor besar tapi bajet dia ngam-ngam ataupun bajet kita ciput. So itu antara benda-benda yang korang kena consider lah. Kan, sebab bukan semua kita yang kaya. Ada juga yang nafsu melebihi daripada segi income, kan. So kita kena tengok lah benda-benda tu. Sebab tu aku tak pakai motor-motor macam ni. Aku pakai 390 je. Single cylinder, murah sikit. Lepas tu bila motor-motor macam ni, dia dah tu inline ni, ada pula cost VC. Bila-bila motor-motor yang macam ni lah. Sebab kalau kata kita tak buat VC, memang nampak benda tu macam tak penting kan. Tapi bila kata dia punya gap valve tu tak berapa nak ngam, okey, ni jam gila mat. Okey, kita tengok boleh tak kita mencelok-celok. Tapi aku dah tarik side mirror siap-siap lah. Dia rendah dan juga dia, walaupun dia berat dia 190 kg, tapi dia rendah. So mudah aku rasa dia, walaupun dia berat 190 kg, aku rasa dia masih lagi nimble sebab dia rendah. Kaki aku masih lagi boleh mencapai. Tapi side mirror ni kena tarik awal lah. So kalau macam valve clearance tu pun agak penting lah, sebab dia akan mengganggu korang punya performance, korang punya cam apa semua. Adalah bahan part-part enjin yang aku nak ceritakan tu pun terlalu technical bagi aku. Aku pun tak pernah mampu lah. Okey, kejap ya. Sorry, saya kacau awak nak tukar lane ya. Sorry. Jam teruk. Tapi okey mat. Okey lah. Sebab tu lah aku rasa satu lagi motor ni untuk orang-orang yang newbies. Bukan yang newbies, untuk beginner lah. Sebab untuk kita handle dekat kawasan jam ni pun sebenarnya sesuatu yang perit juga. Kalau korang pakai motosikal yang besar, berat, berkuasa tinggi dan tinggi. Sebab kita nak menciluk-ciluk tu kan. So itulah, sebab itulah banyak faktor yang aku consider, yang aku katakan sebab kenapa motosikal ni sesuai untuk beginner. Okey, nampak. Okey, sangkut tak? Lepas kemat, lepas. Tapi tak adalah memecot. Dia orang buat kerja tengah hari. Ni masih urgent ni. Kalau tak, dia orang tak buat. Bukan je orang saja nak susahkan orang ni. Okey, Syabas, gua support lu. Kena bagi diskaun air sikit lah kat gua. Alamak, tak boleh masuk ke? Sudah. Tapi tak ada side mirror ni susah juga nak tengok belakang. Aku ni adalah mat skima yang jenis mengharapkan side mirror. Okey, lepas. Alhamdulillah. Kita buka lah. Hampir betul. Ada kemalahan. Mat. Another miss. Hitting. So aku rasa itu sajalah segit sebanyak berkenaan dengan motosikal ni. Aku punya end conclusion aku berkenaan dengan motosikal ni lah. End conclusion cerita banyak pasal maintenance kan. Tapi to be honest, aku rasa kenapa benda-benda tu, sebab itulah untuk supaya kita pun tak terkejut menggunakan motosikal yang tiba-tiba besar, kuasa besar, dan maintenance dia tinggi. So aku rasa itu sajalah geng, kita punya ni perkongsian aku untuk video pada kali ni. So inilah Modenas X Kawasaki Ninja 650 version 2023.
Assalamualaikum.